Waalaikumsalam Mas Jelly. Kita mulakan majlis kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak share news lah juga ya. Satu perkara yang amat bagus ya, yang telah dideklarkan oleh Presiden. Good morning. Waalaikumsalam. Thank you searching. Yang telah diisytiharkan oleh Presiden Trump ya, yang diisytiharkan oleh Presiden Trump, di mana ya beliau dengan jelas ya bahawa dia berkata dia akan reclaim, dia akan menggerakkan Amerika untuk reclaim balik hak-hak untuk bersuara. Sebab Presiden Trump dalam ucapannya, nanti saya akan share dalam TikTok ya, saya akan share dalam TikTok, dalam VPT ni, untuk sahabat-sahabat kita tengok apa ucapan 4-5 kandungan ucapan yang penting ya. Good morning, salam. Terima kasih yang hantar gift, searching. Waalaikumsalam. Kita doakan semua sahabat kita sihat-sihat ya. Sebab sebelum kita masuk isu apa yang berlaku ya dalam ucapan Presiden Trump ya. Sebab begini ya, sebenarnya sebelum ini tidak ada presiden, mana-mana presiden Amerika Syarikat ya yang sebegitu bersifat rakyat ya. Sebab tu saya kata Mr. Presiden Trump, walaupun saya sokong Kamala, tetapi saya tetap, sebenarnya apa yang menyebabkan saya switch tu sebab Tucker Carlson kata kita orang Malaysia low IQ ya. Waalaikumsalam. Salam semua ya. So itu saja. Tapi sebenarnya dari awal saya memang penyokong Trump and Kennedy ya. Terima kasih Mas Jelly. Sebab macam ni ya, ucapan Presiden Trump, nanti saya akan upload dia punya video supaya you orang dapat faham ya, bahawa sekiranya seseorang pemimpin ya, mereka sangat mementingkan kebebasan, okey, kebebasan, kesaksamaan dan kebajikan rakyat ya. Perkara pertama yang akan mereka benarkan adalah kebebasan bersuara. Itulah perkara pertama yang mana Mr. Trump kata, bukan dia nak mengukuhkan, dia kata we want to reclaim, dapatkan semula. Dan Mr. Presiden Trump telah jelas mengatakan sesiapa yang terlibat dalam censoring ya, dalam membentuk satu macam seolah-olah satu keadaan di mana ya percakapan rakyat itu adalah satu percakapan yang salah, pandangan rakyat itu disensor, tidak dibenarkan, seperti mana yang berlaku pada saya dululah, masa dekat Twitter dulu, dekat Facebook ya, di mana percakapan dan opinion kita di-ban sehingga kan kita tidak dibenarkan untuk menggunakan platform mereka secara total ya. Sehinggalah Elon Musk masuk, baru saya boleh masuk balik dekat Twitter ya. Tetapi malangnya Twitter itu rakyat kita salah guna ya, dia tidak ambil informasi yang baik. Sebaliknya lebih kepada mendukung politik dengan cara yang tidak berhemah. So sekarang ni Presiden Trump, dia dengan jelas mengatakan siapa-siapa yang terlibat, tak kiralah DOJ ke, FBI ke, CIA ke, siapa saja yang terlibat dalam usaha menyekat kebebasan rakyat, termasuk sensor, termasuk blacklister, termasuk membatalkan post-post rakyat ya, akan diambil tindakan dan mereka yang orchestrated benda tu akan dipecat. Sebab saya tahu Mr. Presiden Trump, dia sangat-sangat jelas dengan perbuatan dia ya. Dia seorang yang sangat determined. Bila dia kata dia nak buat A, dia buat A ya. Waalaikumsalam. 106. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Dan manakala pula Mr. Trump lah,
juga mengatakan dia bukanlah otoritatif. Dia bukan otoritatif, tetapi dia nak melaksanakan duty dia sebagai pemimpin yang adil untuk semua masyarakat. Itu. Sebab itu tugas utama dia adalah untuk memberikan kebebasan bersuara, mengembalikan kebebasan bersuara. Dan cuba kita bandingkan dengan keadaan kita. Sebenarnya Trump lagi baik, sebab Trump, Robert Kennedy, mereka berdua ni akan menjadi satu kombinasi yang baik untuk rakyat Amerika, ya. Di mana Trump juga akan memperkuatkan kawalan sempadan. Okey. Kita tak tahu. Mungkin PMX kita kata dia nak baik dengan Trump bersyarat, tetapi itu urusan fikiran dia. Tapi apa yang kita lihat, Presiden Trump ini mewakili sosok yang bersifat nasionalis dan mementingkan kebajikan rakyat. Waalaikumsalam. Malaysia. Malaysia, pertama kali mereka ada kuasa, apa yang mereka buat? Sekat kebebasan bersuara. Dulu mereka melaung-laungkan. Dari segi Timur Tengah, you harap apa pada mereka, ya, sahabat-sahabat kita? You harap apa pada orang Timur Tengah sebenarnya? Waalaikumsalam Zizi. Okey, so sekarang ni kita bahagialah juga dengan perkataan Trump, sebab Trump dia internationalist, tetapi dia sekarang benda yang patut, yang selalu kita cakap. Okey, kebebasan bersuara, hak-hak rakyat. Terima kasih Rohani. Z Komando, you tak baca news langsung lah tu. Maksudnya kalau macam tu, ya. Kalau macam tu you tak baca news. Okey. Tak apalah, yang tak baca news tak apalah, ya. Macam ni. Waalaikumsalam. So sekarang ni polisi-polisi yang dia akan buat itu adalah polisi yang menjamin keselamatan rakyat, di mana bila dia membuat kawalan-kawalan sempadan, ya, kawalan yang lebih ketat, dia pasang wall ke, dia buat apa ke, sebenarnya itu menunjukkan dia ingin menjamin keselamatan rakyat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk you juga, ya, Tengku Muhammad Ridwan, untuk you juga. Maaf. Dia dah menang dah. Dia dah menang. Dan sekarang senetnya macam mana kita tak tahu lagi. I tak pasti, sebab Nevada aku rasa senet dia masih lagi tu. Cuma presidensi dipegang oleh Mr. Trump, ya. Mr. Trump, dan dia sekarang untuk reclaim balik hak kebebasan bersuara. Sebab tu kita, ya, tak baca ni. Okeylah kalau macam tu, Presiden Trump telah menang, ya, telah menang. Alhamdulillah dia dah menang. Walaupun orang kata macam-macam kat dia, walaupun aku sebenarnya duduk tingkat malam tu sebab dia punya Tucker Carlson panggil orang Malaysia ni low IQ. Iswara Putih, waalaikumsalam. Terima kasih, ya, Iswara Putih sebab subscribe tu. Ini Iswara Putih yang mana satu, ya? Good morning. Bismillah. Hari ni kita minum air panas dengan honey saja, ya. Sebab semalam kan kita licik. Okey. So sahabat-sahabat kita lihat, ya. Ini saya buka minda, ya. Orang yang berjiwa besar, mereka akan memberikan kebebasan rakyat kepada bersuara dan censorship, ya. Maksudnya itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ya. Tidak akan dilakukan. Terima kasih, ya. Sejarah Zizi, sejarah. So Naimi, terima kasih. Kak Mas, terima kasih. Kepada yang tap-tap dan bagi gift pada Kak Ros, terima kasih je. Kak Ros sangat-sangat menghargai. Seorang bagi satu flower pun dah cukup berharga, ya. Macam tu sahabat-sahabat kita. Sebab kita ni sekarang Malaysia kita ni, kita sudah lupa kepada the spirit of democracy. Maksudnya semangat kebebasan. Kita duk cakap demokrasi, ya. Tetapi demokrasi kita sudah jadi teknokrasi, ya. Sikit-sikit sekat. Assalamualaikum. Jangan pula MC sekat aku, ya. Tetapi itulah realitinya, sebab rakyat sudah tidak boleh memberikan
pandangan. Sebab macam kita, golongan profesional, bila kita bagi pandangan yang dengan wajar ya. Kita tidak bagi pandangan yang mengarut-mengarut ya. Terima kasih semua, Rawia, Vivo, waalaikumsalam semua ya, MBO, salam. Dan kita pula ya, makin lama, dulu kita harapkan kebebasan bersuara. Mawardah, terima kasih. Kebebasan bersuara, kita harapkan satu pencapaian yang lebih bukan liberal, tapi pencapaian yang lebih memberikan kekuatan kepada rakyat dalam suara rakyat, dalam menggerakkan pandangan secara adil dan saksama. Sebab macam ni, pandangan orang yang menjadi ikut-ikutan adalah pandangan, kita pun tahu pandangan itu dia kurang value. Tetapi pandangan orang-orang yang, thank you ya, yang bagi gift, Syafiq, Sunshine, Lily, semua-semua ya, terima kasih. Sebenarnya sahabat, orang yang profesional macam kita, walaupun kita ada bias ya, maksudnya kita bukannya 100% tak bias, Rakun, thank you, tetapi ya, kita tetap memberikan pandangan yang bersifat lebih adil. Maksudnya tidak ada perkataan-perkataan merapu, mencerca, mencaci maki, itu tidak ada di kalangan orang profesional ya. Ada you dengar lawyer duk carut-carut semua-semua tu. Waalaikumsalam. Sudah ada you dengar lawyer duk carut-carut, marut, buruk-buruk perkataan. Tak ada. Yang you dengar itu ada semua daripada cyber trooper, orang-orang yang terlibat dengan kefitnahan lah ya. Macam tu. So sekarangnya, dulu kita berharap pandangan-pandangan orang macam kita akan mula dibenarkan secara lebih luas. Pak Su Jamaluddin, terima kasih ya. Ya, sekarang kita dah jadi I cannot pronounce that word ya. Autoritatif. Kita di autokratik. Autokratik di mana ya? Kita ni menggunakan teknologi. Sebenarnya perkataan yang sesuai dalam keadaan negara kita sekarang adalah teknokrasi. Di mana teknologi digunakan untuk menyekat kebebasan bersuara. Kerana pergantungan rakyat ya banyak kepada teknologi, iaitu penyebaran maklumat-maklumat. Cumanya kita pun tengok juga dari satu sudut ya. Sepatutnya lah macam ingat kes Wee Chu Kiong ya. YB Wee lawyer juga ya. Saya pernah pergi kes-kes dia ya. Sebenarnya benda-benda macam tu tidak boleh berlaku sebab kami memberi pandangan berdasarkan kami punya profesionalisme ya. Ya, teknokrasi ya. Berdasarkan kita orang punya profesionalisme. Bagaimana pula kamu orang politik, kamu orang yang biasa-biasa ni boleh override kita punya ilmu? Kita belajar bukan murah dan bukan mudah ya. Betul Pak Su Jamaluddin cakap betul ya. Nak cakap juga tapi tak pandai. Inilah yang dikata bodoh diikuti si cerdik maka semua jadi bodoh. Ya. Sebab itulah ya. Lepas tu Mr. Presiden Trump pun kata ya, sekiranya sesuatu perkara itu akan disensor, maka orang yang mengeluarkan artikel atau pandangan tersebut hendaklah diberitahu dan diberi peluang untuk appeal sebelum tindakan dijalankan. Terima kasih Jamie. Politik alakan cara. Politik sebenarnya bila didukung oleh orang-orang yang tidak mementingkan apa itu kebenaran, apa itu kebaikan untuk rakyat. Because politik ya, bila you utamakan rakyat ya. Thank you No. Waalaikumsalam. You on contract. Okay, terima kasih ya Yuan. Sebenarnya politik ni bila dia didukung oleh orang yang nak kuasa, bukan untuk serve rakyat, untuk bagi khidmat pada rakyat, itulah jadinya apa yang kita lihat sekarang. Sebenarnya orang kata the oppressed become the oppressor. Maksudnya orang yang dulu ditindas tiba-tiba dia yang jadi penindas ya. Waalaikumsalam. Politik ikut kepala depa. Itulah politik. Orang kata politik tidak berilmu, politik tidak ada ihsan. Macam tu.
kita lagi-lagi negara-negara yang berada di Southeast Asia ni sepatutnya kita mempunyai satu karakter yang lebih lembut. Bukan bermaksud kita lemah ya. Lembut ni bukan bermaksud kita lemah. Tengok air. Air dia menyejukkan. Tetapi dia boleh memecahkan batu, meruntuhkan gunung, menggerakkan kondominium, menghanyutkan bandar ya. Macam tu sahabat-sahabat. Tetapi apa yang kita lihat, bila seorang tu dia memang berjiwa rakyat, dia punya ucap tama dan dia punya tindakan itu adalah satu, memastikan keselamatan rakyat, dua, mengembalikan kebebasan dan menghukum orang-orang yang bersekongkol yang telah menyusahkan ramai hidup orang, termasuklah ya Presiden Trump. Dia akan hentikan funding kepada universiti, kepada Silicon Valley yang mengarut-garut tu, yang merapu-rapu tu, yang LGBT, yang semualah movement yang bengong-bengong tu, semua akan dihentikan ya. Sebab bagi dia ya, benda-benda mengarut dan merapu macam tu ya, yang memutarbalikkan fakta sains semua, yang menjahanamkan kesihatan manusia ya, semua tu akan diambil tindakan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Shikin, terima kasih. So, sahabat-sahabat yang bagi gift, terima kasih ya. Telang. So sebenarnya kita ucapkanlah tahniah kepada Presiden Trump dan Robert Kennedy, dan apa yang kita dapat bangga juga ya. Sebenarnya pada mulanya kan kita tengok Robert Kennedy tu dia macam fight, lepas tu dia join the fight because mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk rakyat, bersatu demi rakyat. Good morning, Assalamualaikum. Politik baju. Sebab mereka adalah orang yang nak kuasa. Mereka bukan nak kuasa untuk rakyat. Bila nak kuasa untuk rakyat, Waalaikumsalam. Ya, sini Uca. Kesejukan kita ya. Bungkus hari ni ya. Macam bungkus daun pisang. Macam tu ya. Jadinya sebenarnya apa yang jelas, Presiden Trump telah memberi ucap tama yang sangat bagus. Kita pun rasa bangga juga ya. Sebab sekurang-kurangnya ada juga sejarah pemimpin Amerika yang mempunyai nilai-nilai seperti orang yang ada ihsan kepada rakyatnya. Tusi gabat. Irfan. Tak boleh nak jawab benda tu ya, sebab kita tak fokus, sebab tidak itu benda lain lah ya. Itu benda lain. Because benda tu kita punya topik hari ni is about ucap tama Trump. So I tak nak campur-campur ya. Kalau nak I buat benda tu, bagi gift besar-besar. Bukan Trump dia punya pendirian, bukan ini bukan puji. Ini kita menghargai. Dia beza tu. Puji tu sebagaimana ada satu pemimpin tu memuji-muji kerajaan bintang kuning merah ya. Itu memuji. Ini kita menghargai dia punya effort, sebab ini effort yang bukan kecil ya. Trump boleh mati ya, boleh di-assassin kerana effort dia ini. So ini adalah perkara yang sangat besar ya. Beza tu, puji dengan hargai. Puji, kita puji dan hargai dia sebab dia punya perjalanan dia, bila dia berkuasa, dia tak peduli hal dia peduli kepada rakyat. Itu yang kita dia bukan anti-Islam, dia anti pendata haram. Okey, korang tak faham. Siapa yang duduk Amerika, korang tahulah ya macam mana ya. Dia bukan anti-Islam, dia punya best friend siapa orang Islam juga. Bukan pendata haram. Bukan apa ni? Bukan. No, actually you must understand the politic. Apa yang you fikir tu sebenarnya tidak benar ya. Trump bukan anti-Islam. Tak ada pun. Dia kadang-kadang ucapan dia tu, dia kata dia akan deport semua Afghanistan, Afghani, this and that, sebab dia orang datang dengan pasport palsu, dengan surat beranak palsu. So kalau kita nak deport Rohingya semua ni, kita anti-Islam ke? Ya, saya memang berharap sebab katanya dia akan menghentikan ya. Dia akan menggunakan pendanaan itu untuk Amerika. It's not for perang.
Brazil, Amerika. Bukan Mexico, Amerika. Brazil jauh. Sebelah sempadan is Mexico. No, Mujahidah, you tak faham ya. This is you kena faham. Trump tu dia untuk menang ni, dia pun ada gameplay dia main. Tapi saya tahu apa yang dia buat. Macam ni, semua Yahudi, semua orang, semua itu, semua ini, kita tak boleh generalizekan. Apakah dia lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang? Apakah dia, kita tengok, dia punya keutamaan rakyat dia. Saya tak kira dia orang apa, dia apa-apa. Keutamaan dia rakyat dia. Jadi dia akan menghentikan secara tidak langsung, dia akan mengurangkan funding kepada Benjamin Netanyahu. You boleh bagi presumption sebab you tidak duduk dalam arena geostrategi. Sebab kemenangan Trump ini bukan dia sebab kemenangan orang anti-Muslim. No. You pergi negara orang, you pakai dokumen palsu, you duduk sana lebih masa, you memang layak dideport. Seperti mana kita tak suka parti. Seperti mana kita tak suka parti. It's the same. Jangan pula untuk kita okey, untuk dia tak okey. Tak boleh. Kita kalau kita nak buat perbandingan, biar benar lah. Sebab you kena faham masalah-masalah yang berlaku ya. Terima kasih. Tak ada kod-kod sebenarnya sahabat-sahabat kita. Yahudi ni pun dia ada dua pihak-pihak dia ya. Kita simpan parti. Ya. Jadi sekarang kalau jual kontrak kata deport Rohingya yang tidak layak dapat UNHCR, bolehkah kita guna? Bolehkah kita guna bahawa yuan kontrak yang kita semua ni adalah anti-Islam? Kita jangan main sentimen. Dalam grup ni, Mujahidah, walaupun you sangat-sangat bersifat Islam, kita semua Islam. Tapi kalau tak ada ihsan dan kita membandingkan perkara yang salah, tak boleh ya. Depot semua kerana lebih tempoh. No, sebenarnya orang-orang dekat sana ya, banyak dia orang pergi sebagai student, dia orang pergi pelancong semua. Lepas tu dia orang koyak, dia orang punya pasport dan dia menipu ya, mengatakan mereka adalah pelarian politik. Sebenarnya benar-benar kita jangan nak benci orang. Sebab tu sebab tu bezanya saya boleh berkawan dengan semua orang. Sebab saya bukan korek keburukan orang. Sebab itu bukan tugas saya ya, untuk mengorek keburukan orang. Betul Anwar Abbas. Thank you Telang. Thank you Idris sebab share. Thank you ya. Radkari, terima kasih ya. Sebenarnya macam tu. Kita jangan hidup kita macam bangun pagi kita fikir, kita dengar berita baik, kita terus fikir keburukan orang. Sebab dia belum membuktikan kejahatan dia ya. Yang ada adalah presumption ya. Sebab so far kalau Trump mengurangkan pendanaan kepada negara bintang Daud ya, sahabat-sahabat kita, terima kasih Halong. Dia mengurangkan pendanaan kepada negara bintang Daud bermaksud ketegangan geostrategi dunia akan berubah. Maksudnya orang akan menjadi lebih tenang sikit. Sebab dia lebih suka kepada duit daripada perang. Dan dia akan gunakan duit bilion trilion dia untuk rakyat dia. Trump ini adalah orang nasionalis. Walaupun dia dengan Yahudi, dia okey-okey macam tu because it's just political correctness. Dia sekutu ke tak sekutu, dia ini ya sahabat-sahabat. Korang jangan dimomokkan dengan semua orang Yahudi gitu gini, sekutu Yahudi. Sekarang ni korang kena baca Trump punya tindakan. Dia nak empower Amerika. Jadi secara tidak langsung dia tak akan bagi duit banyak kepada orang sana untuk membantai orang Islam. Itu je kena faham. Ya, betul. Betul juga Anwar Abang. Ramai yang kata beriman tapi tak ada ihsan. Tak ada ihsan maksudnya iman tak ada ya. Sebenarnya macam tu. Sebab tu sekarang kita agak lega. Kita berharap perang tidak akan di-escalate lagi. Macam terus meningkat ya. Sebab benda ni tidak elok untuk semua. Untuk orang di Gaza,
untuk orang di Lebanon, untuk orang di mana-mana ya, sebab dia mempunyai impak tertentu. Dan ingat ya, untuk Ukraine juga pendanaan akan dikurangkan. Bila pendanaan dikurangkan, maksudnya apa? Ketegangan akan berkurangan. Dia solat 5 waktu, kucing dia sepak terajak. Sampai hati ya. Orang-orang yang buat macam ni memang sampai hatilah. Ya, dulu betul Mr. Ravi. Sebab dulu kau ingat macam mana Amerika boleh keluar daripada Afghanistan? Korang kena faham. Kan? Because of Trump. Sebab Trump, dia bukan orang yang suka perang. Dia ni sekarang dah jadi memang 100% nationalist. Dia akan guna duit untuk rakyat dia. Sebab dia ada isu dengan pendatang haram sangat-sangat banyak. Sebab pendanaan untuk penjagaan sempadan sudah dipotong dan dibagi untuk orang berperang. Trump bukan orang macam tu. Waalaikumsalam. Pagi-pagi ni Anwar, dia orang tak boleh nak tap-tap letih. Dia orang sambil-sambil minum kopi ya. Sambil-sambil minum kopi macam tu. Tapi itulah ya, korang jangan di brainwash. Lepas tu tolong baca independent news juga ya. Seperti Guardian, you baca semua ya. Sebab censorship, negara mana yang paling kuat buat censorship di dunia? Betul. Trump win. I just hanya cakap I sokong Kamala tu sebab aku geram orang kata Malaysia tak ada low IQ. Itu aja. Tapi pada dasarnya kalau kau tengok aku punya Twitter, aku memang penyokong tegar Trump dengan Kennedy. Macam tu sahabat-sahabat kita. Jadi sahabat kita ya, Bank of America sedang bersedia untuk rugi 8 bilion ya. Sebab investigator mula menjalankan tugas-tugasnya, menyiasat ya. Itulah aku kata ya. Tak ada sebab Trump, Fauci akan ke dalam. This time memang sebab dia akan letak Kennedy untuk menangani penipuan mass kill ya, yang menyebabkan ya pertolongan yang sebenar tidak diberi kepada rakyat mati. Boston, terima kasih ya. Rakyat mati dan mereka menjual suntikan palsu ya. Suntikan palsu lah tu. Yang kerajaan kita kata, okay, kalau you tak ambil benda ni, we will make your life difficult ya. Dan kesan sampingannya, saya sendiri pun ada kesan sampingan. Sampai I see you. Tak ada. Bekam ke apa dah buat dah. Cuma bila anemia ni kita tak boleh lah. So I just macam try to control benda tu je lah. Ya, kita kawan dengan semua orang. Sebab tu saya pergi luar negara buat projek. Saya tak ada masalah. Kita tidak ada masalah ya. Terima kasih Boston. Sebab macam ni ada orang dia kadang-kadang dia macam mungkin dia fikir ya. Dia fikir apa yang dia dengar daripada TikTok tu benar ya. Sebab macam ni. Ada orang kata, oh Kak Ros, you gitu-gitu. Sebenarnya saya dekat TikTok ni memang saya share ilmu. Sebagai contoh lah. Dulu ingat tak kes quantum matter? Siapa ingat quantum matter? Ini disclaimer ya. Ini dari segi perspektif pandangan yang neutral ya. Bukan nak memburukkan sesiapa ya. Waalaikumsalam. Ingat. Okey. Saya sebenarnya tak tahu apa yang berlaku. Sikit-sikit lagi nak kena masuk QM. Sebab QM ni sebenarnya yang bos-bos dia tu kawan saya juga ya. Sebab tu saya macam tak adalah kata apa-apa ya. Sekejap ya. Quantum matter. Sebab saya sebenarnya tahu benda yang dekat India ya. Lepas tu
Baru saya tahu ada benda berlaku di Malaysia. Ada orang. Ada quantum matter India. Sebab saya dengar ada cerita pasal diorang ni nak buat filing untuk mana pula ni quantum matter. Sebab dia ada perkara-perkara yang dia masalah dengan LHDN, semua-semua tu baru saya tahu ya. Ya sahabat-sahabat mana, sebab saya dah duduk dalam phone ini ya. Nanti saya akan bagi you orang dekat WTT, saya akan bagi tahu ya quantum matter. So sekarang I tak tahu dia ada masalah katanya dengan LHDN. Okey. Lepas tu memang ada isu lah ya sahabat-sahabat kita. That's why saya pada awalnya saya dah kata ya. Saya dah kata jangan Trump ni anti-vaksin. Ya, dekat US semua ya. Sebab saya kenal mereka ya. Lepas tu, they are my friend jugalah ya. They are my friend. Okay, so basically, saya tak cadangkan untuk orang masuk ya. Tapi masa tu orang cakap saya apa? Saya nak menghalang mereka daripada jadi kaya. Lepas tu ada orang tu, dia tak tahu siapa pun. Yelah, dia orang-orang downline kan. Dia orang datang jumpa saya. Saya kata, you tahu tak, the founder semua tu is kawan saya. Kok dia orang datang daripada Penang untuk minta my advice, this and that ya. So, basically saya macam, cuma kita terikat dengan sesuatu perkara. Jadi, kita tidak memberitahu kepada public lah. Sebab kita terikat dari segi undang-undang ya. Tapi saya cakap lah, kalau you nak masuk, you kena anak saya. You kena baca ya, baca semua ada yang dekat portal. Tapi orang marah. Orang kata, kenapa Cik Ros, you ni tak nak kita orang kaya, you gini-gini. Lepas tu dia kata, ini di advertisekan dekat koperasi lah apa-apa. Kau ingat, koperasi tu, kalau aku malas sebut ya, sebab dia orang pun ya, koperasi tu pun aku malas sebut. Kalau koperasi tu berjalan dengan benar, dah lama koperasi tu jadi macam Wilmar atau Olam ya. Koperasi tu pun dapat tongkat daripada kerajaan. Kau rasa dia orang bijak ke macam mana? Bukan, dia bukan scam. Tapi you invest at your own risk. Sebab dia dah bagi disclaimer. Apa-apa berlaku pada mereka, you orang akan tak boleh saman mereka. You tak boleh. Memang tak boleh keluar. Bukan akhir-akhir. Tak boleh keluar. Dia dengan LHDN katanya ada isu ya. Dekat Mahkamah Shah Alam. Lepas tu yang dekat Tamil Nadu pun katanya defy-kan untuk bankruptcy. Ini I just tengok news tadi ya. On risk. So lepas tu sekiranya jatuh nilai ke apa-apa berlaku, you memang tidak boleh sama mereka. Dan kalau hilang lah. Morning Zul. Morning Zul. So tak ada memang macam tu sahabat-sahabat kita. That's why saya kata quantum matter tidak bersalah dalam hal ni ya. Saya bercakap dari segi pandangan neutral orang undang-undang. Dia telah menjelaskan semua benda. Quantum matter tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang tidak baca. Dan orang tu berani ambil risiko. So you take your own risk lah.
FOX. Tak payahlah sahabat-sahabatku. Dengarlah Bukit Aman kata apa. Tak payah. Korang kalau nak invest, korang buat projek betul-betul, kau boleh pegang barang tu, kau boleh jual barang tu. Kalau benda-benda online ni, all investment online ni, platform ni, kebanyakannya akhir kalam korang yang kalap. Kalau datang dekat terima kasih Zizi. Tak apa, dengar-dengar je lah. Sebab benda macam ni, sahabat-sahabat kita tak boleh kata QM scam. Tak, dia buat benda dia lah. Dia buat sebab dia ada SSM. Walaupun dia di-ban oleh bank negara, dia ada SSM. Okay? So maksudnya dia entiti yang sah. Itu salah you orang. Bila kita suruh baca sepenuh-penuhnya, kita pula dimaki. Cakap lawyer buruk lah, lawyer bodoh lah, lawyer tak laku lah. Lah duit kau habis pada muka kau. Aku macam tu je. Harusnya ada perangai orang Jepun juga. Pesimis. Bukan pesimis. Sebab kita belajar risk management, ya. Albani, you ketawa. Ya, dia orang cakap aku lawyer tak laku. Lawyer di. Memanglah tak laku dekat Malaysia. Sebab aku memang tak duduk kat sini dulu. Ya, kita nasihatkan dia marah, ya. Jadi saya lepas tu saya kata suka hati korang. Tunggu lah 2-3 tahun. 2 tahun, aku tengoklah apa hasilnya. Lawan Tokey, nak lawan Tokey. Tokey cakap tak nak dengar. Maklumlah bijak-bijak, ya. Terima kasih je. Terima kasih, ya. Ya, nak melabur, kalau you nak melabur, you pergi je bursa. You boleh melabur minimum berapa? RM500, ya. 500 share. Melabur lah dekat Sapura tu kan. 28 sen ke berapa sen sekarang. Kecil-kecil tu. Ya, skim Ponzi. Sebab tu dia Kak Ara melabur ke tak. Saya tak. Saya tak. Sebab macam ni, adalah sebab-sebab tertentu, ya. Saya tak. Macam tu. Jadi saya lebih suka buat projek yang benar. Maksudnya kalau aku tanam jagung, aku ada pasaran aku boleh hantar. I can see the money, I can control the commodity. It's not by speculation, ya. Sebab dekat pasaran ni kadang-kadang ada speculator yang akan menyebabkan duit kita boleh habis, duit kita boleh untung, ya. Yang untuk pelaburan tu aku punya CEO yang dekat India tu, itu memang bijak punya. Tapi aku malas, aku tak campur. Melabur EPF je. No, Anwar, sebenarnya you tidak boleh empowerkan orang untuk buat jenis macam QM ke skim macam tu, ya. Pyramid scheme ni atau skim-skim yang menggunakan nama teknologi ni, ya, jangan get involved. Forex ni sebenarnya macam judi tau. You kena faham. Tak tahu, I malah nak nasihatkan you orang tanyalah orang-orang alim yang sebetul-betulnya sesuai ke tidak. Kalau macam bursa saham, okey, sebab kita tahu company tu buat apa, company tu dapat projek apa, macam tu. Kita skim piramid pun kita tak boleh kata, baik you jadi orang tak awal. It mean you empowerkan benda tu. Kita tak boleh buat macam tu, ya. You jangan jadi sebahagian orang yang memberi keupayaan kepada orang untuk terus buat benda yang tak elok dan menipu public. Bagi saya macam itulah. Saya memang mudah. Hidup saya mudah. Sarimah. Sekarang dah senyap. Itu dah kena kan? Itu dah kena. Dengarlah kata. Macam ni sahabat. Dengar kata Bukit Aman hari tu. Korang stop lah join investment. Yang online. Yang forex lah, apalah. Stop. Kau banyak duit, kau pergi bursa saham, kau boleh minimum 500 share. So kau orang kumpul-kumpul duit, kau beli. Kau orang kumpul-kumpul duit, kau beli. Benda yang jelas kau buat. Kau jangan nak dengar dia kau kata, inilah, itulah, tak adanya. Itu semua scam. Lepas tu kena tipu merau, nyusahkan ke kawan aku juga. You tahu tak? Bukit Aman ni, bahagian komersial ni, dia orang dah habis kata-kata. Tak tahu nak buat apa. Nak berguling ke, nak menari ke, nak apa ke. Buat video, buat drama. Masih lagi, ya.
masih lagi orang kita kripto lah, bitcoin lah, apalah. Lepas tu tak ada duit, nyusahkan pegawai-pegawai kerajaan, nyusahkan bank negara. Aku geram aja ya. Oh, dah minimum 100 unit bukan 500 Saya zaman dulu ya. Zaman dulu, sorry. Kawan kita betulkan, dia kata 100 unit dah boleh beli. So kau kumpul duit belilah. Janganlah kau lapar batak sangat. Kono ini laju, investment banyak di standard. No. Terima kasih Alif. Makan sotong setengah gigi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kawan boleh pun dah tak ada perkataan. Sebab kalau you orang tengok ya, Tuan Rahmat Fitri ya, orang lawan dia dalam dia punya live. Masa tu saya sampai gelak-gelak ya. Macam rasa nak tercekik aku gelak. Because what? Orang ni dari muda sampai ketua, dia kerja anti-scammer. Kau lawan dia, kau kata kau lagi hebat. Astaghfirullahaladzim. Macam saya jugalah. Aku ni lawyer. First case aku buat adalah 420 scam. Aku punya klien bapa segala scam. Sebab aku sendiri pun pernah kena scam waktu muda. Habis 250,000. Tapi masa tu aku muda, masa tu aku masih belajar, aku tak tahu. Macam tu. Bukan sebab aku tamak, sebab aku mengada nak tahu kan. Ini bagus ni, mungkin boleh tengok lah macam mana. Macam tu. Kita ni dah pernah kena masa muda. Tapi takkanlah yang orang-orang tua ni kita cakap kita pula salah. Kau lawyer yang tak laku kat Malaysia, Kak Ros. Sebab tu kau cakap banyak. Orang bos dia datang cari aku untuk advice dengan ngada pula. Waalaikumsalam. Macam tu lah. Sebab duit mudah, janji palsu. Ku terpedaya. Macam tu. Hasmudin, waalaikumsalam. Satu Malaysia. Bank officer. Yang latest, orang yang pakar pelaburan pun kena scam. Gara-gara inilah benda-benda yang online ni. Ku terpedaya. Macam tu. So, assalam Bobby. So, macam tu lah sahabat-sahabat kita ya. Macam tu. Kita kadang-kadang kita kena sedar. Orang bagi nasihat, aku suruh kau bacalah semua dulu ya sebelum kau decide. Sebab nanti you tak boleh claim apa-apa. Marah pula. Terjoin juga. Nolia, thank you. Thank you. Makin dinasihat, makin menjadi-jadi orang kita. Makin menjadi-jadi. Terutamanya golongan yang pension, yang ada duit banyak, businessman. Lepas tu yang tengah-tengah nak tunjuk kereta mewah semua ya. Ferrari lah, apalah. Padahal semua sewa-sewa atau toke-toke yang bagi ya. Melabur di masjid, insya-Allah dapat pahala. Melabur pada orang yang memerlukan, insya-Allah dapat pahala. Tapi kalau you nak buat duit, you pergi bursa ataupun you buat projek yang benar. Maksudnya you tengok barang tu. Kalau kau tanam halia, ada halianya. Kalau kau tanam getah, ada getahnya. Kalau kau jual stocking, ada stockingnya. Betul-betul. Pencinta alam cakap betul ya. Dia nak gaduh dengan kita, memang. Dia tak akan kawan dengan kita. Tapi saya tak kisah pun. Mereka kawan kita, kawan saya jangan bagi nasihat je. Waalaikumsalam. Sebab kita macam ni, sahabat-sahabat kita. Marcos bagus. Jolo RM 1 billion super yacht alleged didakwa dibeli menggunakan 1MDB ya. Now the owner dia adalah Wave co-founder Gabe Newell. Okay, bagus. Equanimity dah dijual-jual ya. Betul, kita pun lah, alang kedua dah kena 2 kali lebur. Ya Allah, kenapa tak kena masa tu pada karu-karu akan cakap kau tak payahlah. Lebih baik kau buat projek-projek ya. Lagi elok.
dapat serainya untuk dimasak. Lepas tu kau boleh buat minyak serai, kau boleh buat apa-apa. Anak aku ketawa tengok aku duk popek-popek depan-depan seseorang. Level-level memang hangus. Sebab itulah haram. Haram. Nama kini call in bar, call to the bar. Boleh lah you panggil-panggil apa-apa you nak ya. Call in bar, call to the bar. Boleh. Dua-dua sama je. Carry the same meaning ya. Okey, sekarangnya dia punya benda ni sudah dijual-jual, bertukar-tukar tangan ya. Okey, dia sudah bertukar tangan. Oh, tak boleh. Family kita tak benarkan ya. Sebab macam ni, bapak dia orang bukan orang biasa-biasa ya. Jadi saya kena menghormati. Saya ikut perjanjian ya. Cik Aniza, okay, you kata you kena scam beli emas. Bagi gift besar dulu. Sebelum kasih minta, aku minta bagi gift besar baru saya jawab. Sebab ini kalau benda melibatkan professional punya advice, takkan nak bagi free saja kan. Boleh tangkap, tetapi kalau macam QM, kerajaan tak boleh nak buat apa. Dah tulis dah dekat situ, dalam dia punya beberapa tempat termasuk tak ada. Macam tu tak boleh lah macam tu. You kena dengar apa yang Kak Ros bagi tahu saja. Tak ada. You pergilah buat laporan polis. Benda simple je Cik Aniza. Pergilah buat laporan polis. Kalau nak buat hati pergi Bukit Aman, bahagian commercial crime, cepat jalan. Tapi you bawa proof lah. Jangan macam setengah orang datang jumpa saya kena tipu, minta bukti, merapu. Ada orang ya, dia terlibat dalam dunia industri fashion ya. Sorry to say lah, kalau dia ada kat sini, kau terasa lah ya. Kau kata orang tu tipu aku, tipu kau. So bila aku minta, mana bukti? Benda tu kau buat, tarikh bila kau bagi kat dia, tak ada. Kena demand ya, sebab merapu. Dia orang ni nak minta professional advice sampai DM aku. Aku heran, aku kata, ini benda kau ingat nak free ke? Baik tengokkan kawan aku yang support Kak Ros tu, tak ada tanya-tanya benda pelik-pelik ya. Dia orang just memang support seikhlasnya ya. Dia orang pun tak adalah merapu-rapu dengan soalan masalah dunia yang kalau kau pergi jumpa lawyer kau kena bayar RM10,000. Mengarut. Sebab Kak Ros dah fed up dengan orang macam tu ya. Lepas tu balik kepada cerita tu. So Kak Ros minta lah, okay, show me your evidence. You kata you hantar design ni pada dia, bagi saya nak tengok. No money no honey. Bukan juga. Tapi benda-benda yang legal ni, kalau you pergi jumpa lawyer pun you kena bayarkan dekat sini. Takkanlah aku nak bagi Syamah free. Aku ni buat benda untuk informasi semua-semua. Tengok yang macam kes bankruptcy apa kan. Saya buat benda ni untuk semua orang. Saya tak boleh fokus pada satu-satu orang punya masalah. Kalau yang scam tu is very simple. Come on lah Cik Aniza, takkan you tak tahu. Kalau you deal dengan emas kan, kalau you kena tipu, you dah lama ya. Kalau betul-betul you kena tipu, sorry to say, I ni dah lama jadi lawyer ya, dan saya buat corporate. Kalau you betul-betul kena tipu, dah lama you meraung tu dekat balai polis tu, you dah sampai Bukit Aman, you dah TikTok segala bagai ya. Kalau you datang sini, you just tanya saya, Ismi, benda tu tak berlaku. Sebab macam ni, saya buat benda ni bukan saya nak menjawab masalah yang tidak benar. You logik tak kawan-kawan kita? Datang sini, semua dengar Kak Ros nak cakap. You involve dengan emas, you kata you kena tipu. You tanya saya dekat TikTok apa nak buat. Hey, kalau you involve dengan emas, sudah tentu milion-milion, ratus ribu ya, sudah tentu you akan dah pergi dekat sana. Patutnya soalan yang dia bagi tadi ya, I'm sorry Cik Aniza ya, soalan yang you bagi tadi, kalau you betul-betul benar ada masalah dan you betul-betul kena tipu, you akan cakap, Kak Ros, saya sudah buat saya punya police report ya Kak Ros, tapi lambatlah dia punya perjalanan. Macam mana agaknya saya nak buat? That is the correct answer. You ingat saya jawab soalan saya bodoh? You know, your question tu impose doubt
Sebab tu saya hari tu public go memang benar. Public go benar. Sebab dia ada emas. You menang tuntutan pengguna. No, you kalau you betul-betul kena tipu, you memang kena pergi buat polis report. Sebab kalau you selesaikan cara civil, itu je lah you dapat. Itu je. Kalau you dah menang tuntutan pengguna, kenapa polis tak ambil tindakan tak tangkap? So I don't want to know about your case. You jangan bagi tahu you punya case ini, sebab ini perkara privacy, ya. Perkara privacy. Nanti you dah menang, lepas tu silap-silap akhir bulan, orang yang tu ada dekat sini, dia akan saman you. No, sebenarnya sahabat, perkara peribadi kita jangan exposekan dekat sini, ya. Walaupun saya lawyer, tapi saya boleh bagi advice, tetapi dia macam kalau kes you sedang berjalan ke apa, you jangan expose dekat sini, sebab nanti takutnya orang yang you lawan tu ada juga dekat sini. Nanti jadi kes. Korang elok-elok tak ada masalah. Cik Aniza, sorry, I'm not dealing on this. Sekarang saya memang betul-betul fokus untuk bagi information pada rakyat, ya. Sebab saya sendiri pun saya ada lawyer. I have my own lawyer, Harish Mahadevan dari Negeri Sembilan. Lawyer aku lawyer geti-geti lah. Lepas tu Datuk Azrul. Bukan I tak nak ambil you punya kes. Memang saya sendiri, saya punya kes pun saya ada lawyer. Saya tak buat dah kes ni. Cuma I can give you legal advice. Untuk advocate, untuk pergi mahkamah semua tu, no. I don't have time for that. Because my time, memang sekarang saya hanya fokus untuk isu rakyat saya sahaja. Memang aku malah nak involve dengan benda-benda yang kena pergi mahkamah. Selamat pagi. Sebab you tahu, kalau pergi mahkamah 1-2 kes, 1 hari duduk dekat sana. Betul ni pertanyaan ni. Macam tu. Sorry ya Cik Aniza, saya memang ini bukan saya menolak, ya, tapi memang saya tak boleh buat sebab saya memang tak minat dah. Sebab saya memang tak ada kuasa nak pergi mahkamah duduk 1 hari lepas nak uruskan kes orang. Lepas tu kalau ada isu, orang nak maki kita sebab Malaysia dia tak profesional. Saya tahu. Lepas tu dia orang akan Cik Ros ambil duit dia lah, apalah. Tak ada. Sorry. I don't want to deal with all this crap, ya. Saya dah tak tahan dah. So lebih baik aku buat live TikTok, aku jalankan apa yang tongkat kuning suruh aku cakap untuk sedarkan rakyat dan memberi input-input kepada pegawai-pegawai menteri yang duduk tengok live ni supaya dia ada kebaikan untuk rakyat. Kadang kita pun tengok banyak dah ada hasil, ya, macam peperiksaan, pendidikan, kebankrapan. Saya rasa cara itu lebih baik untuk saya. Sama Syida. Ya Allah. Lepas tu duduk lama kan. Bila you pergi court, you dah tak ada live. Siapa-siapa yang jadi lawyer dia tahulah. Melainkan dia orang tu apa masuk habanero, cili panas, pedas lah. Kita dah tak minat. Cuma ada yang senior masih pergi court sebab dia minat. They love. Maksudnya dia memang ada passion. Kalau kami ni, aku orang macam ni, nak duduk tercongak dekat situ, biar tidak pun. Aku pergi kes-kes Datuk Najib lah, kes YB, Wee Chu Kiong lah apa. Aku duduk situ pun rasa rasa macam aduh, lambatnya habis kes ni, ya Allah. Lepas tu aku tengok Datuk Colin tu kan, kelip-kelip mata. Aku pergi. Ya, lepas tu orang bayar fee, kadang-kadang tak bayar fee. Lepas tu nak marah kita kalau kes kalah. Kadang-kadang dia maklumat pun tak betul. That's why I'm sorry, I bukan nak cari klien untuk kes. No. I'm beyond that. I buat projek-projek sahaja, ya. Projek kemanusiaan, projek rakyat. Sekarang saya kena buat apa yang diarahkan oleh bonda saya. Kau dah tak ada kerja lain. Sebab kalau pergi court pun buat apa? Aku memang tak boleh lah. Aku tak boleh, kesabaran tak ada. Ya, Cahaya, saya kena berjuang untuk ramai rakyat. Sebab zaman nak cari kes untuk handle satu-satu kes, ya, is no longer there. Lepas tu saya tahu klien kita kat Malaysia ni banyak kecenderungan untuk berbohong. Sebab yang kes hari tu kan, bila saya minta dokumen,
Bila you hantar you punya design pada orang tu, sebab you tuduh orang tu tipu you. Tak bagi. Senyap lah. Sekarang dah tak ada. I very simple. You jangan cakap bohong. Sebab I ni jenis orang, kalau you ada masalah dengan orang, I akan bantu you selesaikan berdamai secara baik. Maksudnya, okey lah, saya akan panggil dia. You macam mana ni? Sebab kawan-kawan semua kan, macam mana ni? Hari tu you guna dia punya design. Takkanlah you tak ingat pada dia. You bagilah kredit sikit pada dia. Macam tu saja. Very simple. Tanya Dato' Azrul. Itu lawyer yang masalah mix tu, yang kalau dia cross examine orang tu sampai dua orang saksi mati ya. Tanya dia. Saya dengan dia, kita kes yang bertahun-tahun tak siap, tiba-tiba orang hantar saya mix lawan mix. Pergi 1 hari siap settle. Terima kasih atas doanya sahabat-sahabat kita semua. Macam tu lah. Kereta sewa murah. Ada tanya. Kita untuk tak payahlah ya, tak payahlah tanya. Aku punya keturunan tak perlulah ya. Kalau macam tu, kalau kau nak ikut-ikut macam tu, Raja Petra pun kau orang tak boleh lah ya. Macam tu. Salam semua. Macam tu ya. Jadi kapal-kapal semua tu dah pergilah ya. Equanimity telah selamat ya, telah selamat. Kenapa sampai mati? Lawyer tu ganas tu. Dia tanyalah. You jangan menipu sudah. Kalau kau menipu, kau berdepan dengan lawyer tu, memang kena. Dr. Amir. Dr. Amir. Dr. Amir. Sekejap nak tengok rupa Dr. Amir. Dr. Amir. Bukan dulu Dr. Amir kuroi ke? Dr. Amir. Bukan you dulu kering. So, dia tak ada juga. Aku pun kurus juga dulu. Sekarang aku macam ni. Rasanya I rasa I kenal lah. Macam tu. Ini ya Allah, kenapa pula nude video ni? Aduh, aku block saja. Aduh ya Allah. Terima kasih Dr. Amir sebab join kita. Berbohong. Sebenarnya berbohong ni dia akan memberikan tekanan pada otak kita. Dia beri tekanan pada otak, pada perasaan, dan kita dah tak tahu, tak tentu hala ya. Lepas tu kita berkecamuk, gudu-gudu. Nanti Dr. Amir jawab lah ya. Gudu-gudu macam tu. Lepas tu kau pengsan lah, matilah. Tukang kebun, waalaikumsalam tukang kebun. Ini engineer kita ni. Kawasan dia. Kawasan dia. Sempat lagi member advertise. Ya, Dr. Amir lama aku tak jumpa dia ya. Aku rasa Dr. Amir tu lah. Sebab dulu aku nampak muka dia ni macam tak ada jambang. Sekarang ada jambang. Korang berubah-ubah ya. Muka Kak Ros je sama aja ya. Mari kita nak tengok apa ni. Tak ada berita baru, mari kita tengoklah apa yang berlaku dekat Awani lah. Awani awal sikit ya kadang-kadang berita dia. Kita terima juga. Waalaikumsalam semua ya. Waalaikumsalam semua. Dr. Amir. Aku rasa betul lah dia ada klinik tu. Tak ingat lah. Sebab dulu macam kuroi. Tak apa Dr. Amir, nanti DM lah Kak Ros ni ya. Okey, KD Tun Razak berada dalam keadaan baik, mampu beroperasi dalam kedalaman maksima. Naratiwat. Sungai Golok. Ahad berita cuti. Tak ada. Ini dulu 20 tahun kan, 50 tahun. Tapi Dr. Amir handsome. Dia orang baik. Aku tahulah, geng-geng aku semua baik. No, yang ke kawan Kak Ros, yang Kak Ros kata kawan, Kak Ros kenal dia, biasa semua baik. Sizul, Mr. Hyde, Excellent Man. Siapa lagi? Ayu, Cikasih. Semua baik-baik geng kita. Geng kita sebenarnya baik-baik. Kita orang sangat ceria ya. Cuma jangan buat hal je dengan kita.
Suhaimi, salam. Okey, ni kita cerita ni KD Tun Razak ni. Sebab semalam kita duk bising-bising kan pasal persenjataan. Dia orang pun keluar juga cerita. KD Tun Razak berada dalam keadaan baik. Takut nanti aku cerita siapa order spare part apa. Aku ni memang nak cerita benda tu dah. Kau orang order direct daripada company manufacturer tak nak. Order daripada orang tengah. 30 orang tengah kan. Itulah punca-punca kita punya kapal gagal tu, sahabat-sahabat kita. Kapal selam ya. Keadaan baik dan berupaya berpuasi dengan berkesan. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid, 16.5 bilion ya. Menteri 16.5 bilion. Terima kasih Cahaya Kartini. Orang baik bersama orang baik ya. Kak Ros very simple. Sekarang Kak Ros dah orang-orang yang dengki, khianat, toksik, semua Kak Ros tak ada. I ada you all je. 1-2 orang. Dekat luar ni ada 1-2 orang. Saya punya CFO, Seleman, Zul, masuk you all. Adalah tak sampai 5 jari lah. Kau baik tu. Kasih, thank you, kasih. Boleh Mama Intan, boleh. Geng Kak Ros, cuma geng Kak Ros ni kita cakap depan je. Kita tak ada simpan dalam hati ke apa, tak ada. Dia kata ya. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam rangka kerja lawatan ke Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Sabah pada Sabtu berkata beliau melihat sendiri kemampuan KD Tun Razak menyelam pada kedalaman operasi maksimum ketika tinjauan operasi kapal luar pesisir ya di Selangor untuk China Selatan, untuk Laut Nusantara. Okey. Ya. Lepas tu, pelayaran ini disertai anak kapal mahir komputer. Memang dah, Navy kita komputer. Waalaikumsalam. Dah jadi amalan. No, amalan kufur macam tu kita patut hapuskan ya. Sebab dia merugikan rakyat kita. Terima kasih, Nek Mi. Macam tu. Loli nak suruh aku komen. Bagi gift. Demand. Demand. Ni kita nak cerita kapal selam dulu. Kapal equanimity tu kita dah lepas dah ya. Ni kita cerita kapal selam ni. Saya pasti kapal selam ini bukan sahaja melambangkan pemodenan. Itulah dia cerita benda-benda bagus lah ya. Dia kata kapal selam Scorpion telah diperolehi dari Perancis dan ditauliah pada 2009. Macam itulah ya. Sebut Scorpion, aku rasa macam nak gelak pula ya. Kalau kau kata dia tip-top ya, kau bagilah sedikit maklumat. Kedalaman berapa ribu kaki, apa-apa ya. Macam tu. Tak ada, dia mesti rebate. Kita bila Kak Ros berbunyi kan, sebab dia memang ada pegawai dia ni duk dengar ni mentai. Tun. Thank you Ayu. Tun. Ini Kak Ros cerita pasal ni. Semalam dia duk sebut Khalid ni. Khalid kena cakap. Cerita benda ni. Kau macam cerita sampai tu kau tahu. Dia macam ni Monsieur Maklang, thank you. Thank you sahabat-sahabat kita macam ni. Dia kan, dia bagaikan satu badak berendam ya. Kadang-kadang dia kena terkapur. Dia mesti mempamerkan bahawa dia wujud. Okay. Waalaikumsalam Mazlan. Terima kasih. Sudah masa ego sekali. Baru cerita betul. Ya Allah, banyaknya. Kenapa pagi ni banyak ya orang-orang yang masuk video noob ni? Aku heran lah. Ada. Kita kenalah tunjukkan kita wujud. Sebab tu kena terkapung. Cuma masalahnya buat berita ni pun buat berita macam berita hangat-hangat bunga tai ayam. Kau tulislah berjaya menyelam, masih lagi mampu menyelam kedalaman banyak ni sepantas bila. At least bagi selasa information bermaksud benda ni benar-benar berlaku. Dari Tawau, terima kasih. Salam Bu Jija. Orang Tawau, orang Sabah, makanan sedap-sedap, seafood sedap-sedap ya. Kita dekat sini seafood kita pun tak boleh makan dah sekarang ya. Macam tu. Inilah berita dia secempoi macam tu. Dah. Labuan. Labuan. Tawau pun sama kan.
Waalaikumsalam Doti. Ni secimput. Beritanya secimput macam tu. Dia cakap, dia cakap, dia ni menteri, dia ni bukan orang yang certified. Dia tak kata okey, disahkan oleh siapa, pegawai turus yang jaga, katanya dapat banyak ni menyelam sepantas ini, lepas tu kedalaman banyak ni. At least kita tahulah juga. Ya, betul. Tapi geng-geng yang kianat tu sekarang berkuasa juga. Tengoklah salah satunya ni BNS ni, yang jadi menteri ni. Aku heran lah BNS tu boleh dimilik negarakan. Kalau aku sebat semua orang yang makan duit tu, termasuk dengan orang yang menyain agreement tu, ya. Aku tak gurau punya. Kasih dah masuk, lari. Aduh, aku heran betul lah. Okey, lepas tu ya, ini Kak Ros boleh bagi tahu lah ya. Sebab Kak Ros pun tengok ya, ramai orang kita cuba menjustifikan bahawa ya, perancangan awal macam ada trap ya. Maksudnya implication ya. Sudah orang cuba membuat impresi bahawa 6 orang yang kena tahan dekat Naratiwat tu, dekat Thailand tu adalah trap. Sahabat-sahabatku, polis Thailand bukan macam tu ya sahabat-sahabatku. Bukan trap merap ya. Tak ada trap merap ni. Dia, kau buat salah, dia ada intipan, dia ada apa, dia diperhatikan, lepas tu lah baru dia buat tangkapan ya. Sahabatku, ini Kak baca lah ya. Polis Thailand nafi 6 rakyat Malaysia termasuk artis Kelantan ditahan dirancang awal. Ini bukan trap ya, ini bukan trap. Waalaikumsalam Razwan. Terima kasih hadir ya. Dia kata ya, menurut Jad ya, Astro Awani ni pun, ya Allah, kita nak tengok benda lain, dia suruh kita baca benda lain. Boleh macam ni. Saya nak baca nama. Macam ni, bila jadi artis, bila ada nama, bila berharta, macam-macam lah ya. Macam-macam lah nak membela. Tapi kalau silap akhir bulan, jangan sampai polis Thailand saman orang yang membuat pernyataan tersebut. Nashville, terima kasih. Okey. Awan ni 404. Ya Allah, dia kan memang merapu keadaan awan ni. Sebab tu kadang-kadang kita kena screenshot. Okey. Macam ni, menurut Jad Sadawit ya, Jad Sadawit, serbuan dan tangkapan yang dibuat berdasarkan siasatan dan maklumat risikan yang dijalankan dalam tempoh tertentu. Jadi sahabat-sahabat kita ya, orang kita ni cuba nak justify. Kalau dekat Malaysia ni silap hari bulan ni dah masuk ke dalam ya. Sebab kau macam memburuk-burukkan polis, jawatan kuasa, orang-orang yang ada kuasa ni, authority, pihak berkuasa, pihak polis. Kau ni siapa yang kau buat andaian bahawa ini adalah perangkap lah, apa-apa lah semua sahabat-sahabat kita. Macam mana ni sahabat? Janganlah duk kebohongan macam tu. Azizo, itu you kena tengok Kak Ros punya VTT ya. Sebab round undang-undang tu sebelum dia diluluskan berminggu-minggu, Kak Ros dah bising gonggang ya. Tapi malangnya MP kita buat pekat badak. Kalau kuih badak tu sedap juga dimakan, tapi orang buat pekat badak ni memang rasa menyirap ya. Macam tu ya. Sebaliknya ya. Sebaliknya sahabat-sahabat kata, sebelum ada tangkapan ya, sudah ada siasatan terlebih dahulu, sudah ada intipan risikan ya, sehinggalah sampai masa kita akan buat tangkapan mengikut prosedur yang ada. Korang tahu tak, kalau dia ni tak buat tangkapan macam tu, tak buat risikan ya, macam mana dia orang tahu dia orang ni memang senjata tak ada? Biasa polis Thailand kalau serbu dadah dengan semua kelengkapan persenjataan macam nak tembak orang punya. So this is the thing.
This is the thing. Kenapa ya? Kenapa kita cuba menjustifikasikan? Kita jangan campur urusan polis. Sebab polis Thailand ni, dia buat kerja dia. Maksudnya kita cuba burukkan. Jangan sampai kita kena saman ya. Jangan sampai kita kena saman. Lepas tu pihak polis Thailand pun bagi tahu rakyat Malaysia, kalau kau masuk dekat sana, kau jangan sibuk. Kau jangan sibuk nak cari pil kuda, pil gila, pil yaba, ais, apa-apa barang. Sebab kau dekat sana, pergerakan semua sudah dipantau. Once you involve dengan orang yang sudah mark tu, maksudnya you akan terlibat sama lah. Lepas tu janganlah nak marah. Oh, kami diperangkap. Kepala otak engkau. Aku nasib baiklah ya. Aku bukan orang yang macam tu ya. Kalau tidak, aku memang sama dengan orang macam ni. Cuba nak memburukkan nama pihak penguatkuasaan undang-undang kerajaan Thailand. Sabar, terima kasih sebab hadir. Sebenarnya rang undang-undang ni, siapa yang ikut Kak Ros dari awal? Rang undang-undang kawalan penyakit berjangkit Section 14A. Kita sebelum korang tahu tu, kita dah bising. Tapi tak ada orang pun nak peduli. MP kita tak boleh harap. Dari situlah sebab tu saya fokus untuk rakyat kita. Sebab kita nasib baik ayuan kontrak. Nasib baik pasport kita kena tahan. Macam tu. Tak ada pelik-peliknya sahabat. Kalau benda-benda macam ni ya, sahabat-sahabat kita, dia memang menggeladah. Ada 6,000 pil macam tu. Salam. Ya, sebenarnya memang macam tu. Kita jangan nak nafikan ya. Sebab Kelantan, Thailand sempadan. Macam juga Penang. Sekali dia ekspor dah ada satu kontena. Kau takkan tak tahu negeri-negeri yang menjadi entry port. Maksudnya you ada sempadan, you ada port. Memang you akan sentiasa ada masalah macam ni. Tetapi kalau nak kata polis Thailand perangkap tu, tak adalah. Mana ada macam tu. It's very rare. Melainkan you ada permusuhan dengan taiko besar ya. Taiko besar dekat sana. It's different lah. Yang tu biasanya dia main gun. Dia tak akan main letak pil bodoh macam ni ya. Sahabat-sahabat kita jealous saya dengar. Ya, duk tuduh-tuduh gitu-gitu ya sahabat-sahabat kita. Sebenarnya Kak Ros tak nak serbu, tak nak serbu pula. Tak nak sebut perkataan-perkataan yang terkait dengan kes dekat Sungai Golok. Tapi bila dia mula macam memfitnah agensi penguatkuasa negara lain, saya just bagi amaran. Jangan sampai yang pemfitnah tu kena tangkap dan disoal siasat. Kau tak tahu polis Thailand macam mana, penjara dekat sana Thailand macam mana ya. Kau kena jadi orang powerful ya untuk duduk dalam penjara tu dengan aman. Kerajaan Kelantan terbaik. Bukan masalah kerajaan, ini masalah rakyat. Masalah korang sendiri yang lapar batak nak cari dadah, nak cepat senang. Yelah, kau kira sendirilah jual makeup. Jadi artis berapa je sangat ya. Lepas tu tiba-tiba nak beli kereta Ferrari, nak beli itu ini. Sudahlah merapu-rapu. Ini semua ni is part of the thing. Is bagus benda ni berlaku. Ya dah, kau orang yang lapar nak makan dadah, kau makan je lah. Nak bersabitkan dengan keadaan kerajaan tu kenapa? Nak buat persabitan pada kerajaan kita. Kita ni apa-apa kita jangan kaitkan dengan kerajaan. Cubalah muhasabah diri. Perangai kita tu, perangai kita. Sebab saya memang dengan dadah saya tak suka ya. Saya pernah kehilangan abang sepupu saya yang paling baik dengan saya kerana dadah. So saya memang benci. Dan saya memang benci dengan semua orang yang terlibat dengan dadah. Orang yang terlibat dadah jangan kawan dengan aku. Sila akhir bulan aku yang habiskan kau. Sebab tu saya geng-geng dadah tak ada. Saya memang tak kawan. Penjahat lain aku boleh kawan. Tapi dengan orang yang memang memusnahkan masa depan negara, anak muda dan keluarga, tak boleh. Saya memang tak boleh.
Sebab Pak dengar tu terus rasa membuak-buak ya. Sebab kita kehilangan orang yang paling rapat dengan kita. Lebih rapat daripada abang, lebih rapat daripada sesiapa, dan kecil lagi ya. Dan dia sama-sama sangat bijak. Dalam keluarga kita memang ada satu orang yang sangat bijak ya. Saya dengan dia sangat bijak. Dia is among the first orang kita kawasan tu yang pergi Amerika ya. Zaman-zaman dulu lagi. Lepas tu pelapor khas PBB, kehidupan di Gaza mustahil untuk diteruskan. Memanglah tujuan bombardment dibuat ya. Thank you Doti. Tujuan bombardment dibuat ya dari dulu lagi. Kalau tak silap ya 3 tahun lepas ya, ada pakar dari Sweden mengatakan ya, tujuan bombardment, carpet bombing dibuat ni adalah untuk menjadikan place tu inhabitable, tidak boleh dihuni. Terima kasih Doti. Tak boleh dihuni. So itulah tujuannya. Sebab dia memang nak menghapuskan. Sebab tu you tengok dia orang dekat Amsterdam, apa yang mereka buat? Mereka siap kata sekolah tak ada sebab semua children dah mati dibunuh. Lepas tu kena bantai dengan orang Amsterdam. Lepas tu dia mula-mula kata dia orang victim. Tetapi nasib baiklah orang Amsterdam ni, dia orang kan jenis orang yang benar kan. Dan dia orang pun penyokong Palestin ya. So basically semua video-video terdedah bahawa yang pergi sana tu adalah Mossad, IDF, all these people ya. Orang yang nak cari simpati dari global. Sebab sekarang dia orang tahu kedudukan mereka sangat runcing. Sebab dia dah tahu ini Trump bahaya juga ya. Dia ni jenis orang yang akan mengurangkan duit. Jadi dia kena nak cari simpati lah daripada negara-negara barat. Haikal, khabar baik. Terima kasih Cahaya. Macam tu. So sekarang sahabat memang, sebab tu kita kata sebelum pelapor di Gaza tu cakap, kita dah tahu tujuan dia tu, memang dah tahu awal. Dia memang carpet bombing tu untuk jadikan tempat tu ranak seranak-ranaknya. Lepas tu dia nak wujudkan apa yang mereka nak wujudkan. Ini orang Bintang Daud ni sangat jahat ya. Sangat jahat. Dan cuma saya heran ya, dia punya istiqomah dan bersatu padunya mereka ya dalam melaksanakan misi ya. Tak pernah orang kita ambil dan tiru ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Menangku Zakaria. Donald Trump kita dah cakap dah tadi. Awal-awal tadi masa kita punya ni, kita dah cakap nanti live ni kita akan update juga dekat YouTube ya. Nanti korang kalau tengok YouTube, jangan skip lah ada advertisement tu. Situ aku boleh earn. Sebab aku ni malas lah nak terlibat dengan projek-projek apa dekat Malaysia ni kan. Nanti kan dia orang suruh aku cakap menyakau. Aku kan gaduh dengan orang pula. Gitu. Lepas tu adalah international Trump kembali White House. Tak perlulah baca benda tak penting kot. Sekarang ni kita nak tahu perbincangan apa yang akan dibuat dengan Sisi. Nama YouTube sama. Nama kini ya. Nama kini. Waalaikumsalam Jamaluddin bin Yusof. Kak Ros yang dihormati, tolong jangan hina. Apa tu? Jangan hina apa tu? Saya hina apa? Malas. Saya cakap pasal malas nak baca cerita ni. Bukan maksud saya Awani ni hina. Tak. Tapi news dia ni kita dah ulas. Bukan saya menghinakan Awani. Tak. Tapi news dia lambat. Kita dah siap-siap settle dah. Sorry ya, saya minta maaf ya kalau tersinggung. Encik Jamaluddin, kalau you dari Awani ya, I bukan hinakan Awani, tapi dia news punya lambat. Malas nak baca. Sorry ya, sorry. Okay. Yang ini baru. Penyeludup. Orang kita ni lapar nak menyeludup ya. Suka benar nak menyeludup. Semalam Bangladesh menyeludup juga. Tapi itu menyeludup dalam negeri lah. Sebab dia menyeludup minyak-minyak masak untuk rakyat. Dia pergi jual dekat geng-geng dia. Siapa yang jual kat dia sampai sekarang kita tak tahu. Dia tak ada update lagi news ya. Sahabat-sahabat kita, biasalah news kita ni kan. News kita ni dia separuh sampai situ je lah. Lepas tu dia tak ada update dah. Kita tak tahu siapa pembekalnya. Takkan kau tak nampak orang Bangladesh duk beli. Entah-entah kau pun bersepakat ya. Macam tu. Azalina you ketawa.
Memanglah orang kita kan memang macam tu. Ni nak menyeluduk pula ni. 2 lelaki ditahan ya. Ya Allah, Awani ni. 2 lelaki ditahan seluduk pelbagai kotak barangan runcit. Zaman Syok. News pun takut disaman. Sebenarnya imuniti sepatutnya diberikan kepada news reporter. Kita nak tahulah juga nanti Majlis Media Malaysia ni undang-undang dia. Aku nak tengoklah macam mana diludukan tidaknya. Betul, McClare betul. Okey, barangan runcit ni bernilai lebih 100,000. Dia orang ni. Okey. Dekat Thailand juga. Okey, 2 lelaki tempatan ditahan kerana syaki menyeluduk barangan runcit dari Thailand. Dianggarkan bernilai 178,000 dalam ops taring wawasan. Menaikkan rating dia. Ini 170,000 sahabat-sahabatku seluduk-seluduk ni. Bukan ke Kelantan dengan Thailand ni sepatutnya dia kena ada special zone. Daripada kau buat special economic zone dekat tempat-tempat lain je, buat je dekat situ. Kerajaan Kelantan tak nak bagi proposal ke? News ibarat filem. Sebenarnya dah tak ada kebebasan. Sebab tu Mr. Trump kata first thing yang dia kena bagi adalah kebebasan rakyat untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan hak untuk bersuara. Mari kita baca ni. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PGA Datuk Nik Ros Azhan Abdul Hamid berkata, PGA mengesan sindiket itu selepas menahan sebuah lori di sekatan jalan raya di cabang 4 Salam, Rantau Panjang Kelantan ya. Kelantan kita. Asyik Kelantan kita. Beliau berkata kedua-dua suspek yang berumur 44 dan 52 tahun itu ditahan ya. Okey, 44 sama umur dengan Kak Ros. Dan 52 tua lagi ya. Ditahan selepas PGA menemui sejumlah kotak pada pukul 2.30 petang. Ya, sesek kita. MMC memanglah dia nak buat majlis media pula. Rantau panjang Mazlan. Set kita ni memang lapar nak menyeluduk ke apa ni? Okey, kes disiasat di bawah Seksyen 135 1E Akta Kastam dan PGA terus mempergiatkan usaha mengekang kegiatan menyeluduk. Fendi, kita bayar ya 4 ya. Bulan 11 bulan 12 ni hari jadi ya. Happy birthday to me. Ini sementara ya. PGA turut menumpaskan kegiatan penyeludupan petrol yang dikesan di jalan hadapan sekolah Kampung Simpangan, Pengkalan Kubur, Tumpat. Ya, sebelah-sebelah. Tumpat, Rantau Panjang, depan sekolah menyeludup ya. Alhamdulillah. Rajin juga ya. Kegiatan penyeludupan petrol dikesan di jalan hadapan sekolah. Depan sekolah boleh buat bisnes seluduk menyeludup ya. Sungguh-sungguh kreatif. Sungguh-sungguh kreatif ya. Ini bukan kreatif. Macam tu. Lepas tu dia kata ya, rampasan dilakukan pada 4 petang. Bila mereka ni ternampak sebuah kereta ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan di tepi jalan berkenaan. Yang duduk ke atas panjang memang semaga. Hukum. Kita orang Kelantan. Macam silibus sekolah. Depan sekolah. Okey, menurut hasil saya lawyer kot. Dan dulu pun kita pun ada buat benda-benda. Saya dulu masa ada isu dekat selatan Thailand ya. Kita pun selalu pergi hantar ubat-ubatan semua untuk mereka. Pernah lah. Biasalah tu. Lepas tu, selepas dia orang periksa-periksa kan, nampak benda yang pelik-pelik tu. Sebuah tangki minyak yang diubah suai bernilai 3,000 dengan 40 liter minyak petrol ditemukan dalam kereta berkenaan. Petrol ini diseluduk ke negara jiran. Macam tu sahabat-sahabat kita.
lapar nak menyeluduk, ya. Selepas ini hukuman untuk penyeluduk, apa kita patut buat? Kita patut sebat. Dan dia tidak dibenarkan untuk dua lori. Satu lori tu terbabas. Yang tu bawa dekat 10 kilo minyak masak. Lepas tu yang satu lori tu dia rampas 8,000 kilo. Macam tu Along. Macam tu dekat sana. Kita orang Kelantan, set-set kita ni lapar nak menyeluduk. Kalau aku jadi KDN, memang siapa yang menyeluduk, aku bagi hukuman sebat. Dan mereka tidak akan dibenarkan untuk berada paling tidak 30 km radius daripada sempadan. Baru ada akal. Nak buat negeri tak boleh. Nanti dia datang tempat lain, dia menyeluduk pula. Kita kena buat peraturan. Orang macam ni, dia tidak boleh berada 30 km radius daripada mana-mana sempadan negara. Tak boleh, apa ni? Tak boleh berada mana-mana sempadan negara. Tak kira lah Kayu Hitam ke mana, ke Johor ke mana, tak boleh. Tengah laut pun tak boleh, ya. Dia tak boleh. Sebab orang penyeluduk ni, dia punya kecintaan, semangat menyeluduk dia tu, dia tak boleh tahan. Dia macam ada ulat-ulat. Ya, betul Papa Ricardo. Kita pakaikan tagging. Jangan pula jadi macam Fat Francis tu. Dia tagging kaki pun dia buka, ya. Itu Gangster Paradise. Macam ni, kita jangan macam ni. Sebenarnya I bukan nak nyalahkan, tak nak nyalahkan orang politik. Ini perangai orang, ya. Ini perangai orang. Nak potong. Tak boleh nak potong lah. Nak potong macam mananya. Tak boleh nak potong. Kalau potong, masalah besar lah. Ya, sahabat-sahabatku, tak akan. Tak ada orang nak biayai. Hari tu sebab China, dia tak akan potong. China tak akan fund that project. Sebab US pun tak akan fund that project. EU pun tak akan fund that project. Sebab hari tu China dalam dia ekonomi yang sangat teruk pun, dia masih lagi peruntukkan 5 bilion untuk kereta api. Sebab dia dah buat kereta api. So sekarang dia nak gerakkan kereta api. Dia tak nak banyak masalah. Macam tu. Ya, jadi gaduh. Dia tak akan. Sebab kita tengok dari segi value, ekonomi dan apa pelaksanaan yang telah dibuat. So China pun tak akan ambil risiko, US pun tak akan ambil risiko, Europe pun tak akan ambil risiko, dan Thailand tak ada duit nak buat. Sebab nak buat pelepasan tu, dia kena dapat banyak International Maritime punya kebenaran, itu ini, bukan semudah itu, ya sahabat-sahabat kita. Macam tu. Thank you Doti, subscribe. Siapa-siapa yang nak subscribe tu, silakan subscribe, ya, untuk Kak Ros, ya. Lepas tu korang bolehlah tengok video-video yang ada juga, video short video yang tak ada orang biasa tak boleh tengok. Bukan pilih kasih, tapi TikTok suruh buat benda tu. Okey, lepas tu yang kes padri ditikam tu, ya. Lepas tu padri ditikam tu, PM Wong, ya, dia telah bagi tahu itu rakyat kena bertenang. Itu bukan masalah agama. Itu memang masalah orang tu memang orang jahat. Dia tu memang penikam, Lone Ranger. Dia memang nak menikam orang. Memang dia lapar nak menikam padri tu. Dia ada isu-isu mereka, ya. Tapi dia tidak bagi tahulah isu kenapa, ya, sahabat-sahabat kita. Jadi janganlah pula kita dengar, oh ada serangan teroris dekat Singapura. Tak ada. Itu tidak ada, ya. Tidak ada. Lepas tu sahabat-sahabat kita, ya, remaja perempuan maut, ya, meninggal dunia, ya, jatuh dari tingkat 16 Pangsapuri Farlim, Pulau Pinang, ya. Okey. Macam mana bentuk? Sekejap, ya, Kak Ru nak tengok bukan tikam dekat Pulau Pinang. Okey, Mama Nani, bukan tikam dekat Pulau Pinang. Itu dekat Singapura. Orang kata yang Pulau Pinang ni remaja jatuh. Dia umur 16 lagi, kanak-kanak lagi, dia jatuh. Sekejap, ya, kita nak tengok Pangsapuri Farlim ni macam mana keadaan dia, ya.
Pangsapuri Farlim. Sekejap, kita tengok dulu Pangsapuri. Okay, macam ni. Dah nampak dah. Macam mana boleh jatuh ya? Dia balcony mana? Sekejap ya, Kak Ren nak cari gambar yang terang. Dia mana ada balcony? Macam mana boleh jatuh? Doti, thank you Doti. Sekejap ya, Pangsapuri Farlim ni mana ada balcony? Macam mana dia boleh jatuh dari tingkap ke macam mana? Nanti kita baca ni sekarang. Aku ni muskil ya. Kadang-kadang pelik lah. Because I see the Pangsapuri Farlim bukan macam rumah Kak Ros. Depan balcony, belakang balcony. Kita tak boleh. Kita orang kena ada balcony. Siasat Kak Ros. Ya, sebab Kak Ros tengok tak ada balcony. Dia kata Georgetown, seorang remaja perempuan, dia jatuh dari tingkat 16 ya. Okay. Dia remaja perempuan, jatuh tingkat 16. Dipercayai selepas berselisih faham dengan kekasihnya awal pagi. Remaja perempuan ada bersisi. Remaja perempuan ada. Remaja kot. No sahabat, sebab dia tak ada tingkat dia, tingkat tu dia ada grade tu. Saya dah tengok tadi ya. Dia sahabat, dia bukan macam kita yang ada balcony, boleh duduk makan minum apa, masak bakar ya. Ya, it's very weird ya. Lepas tu dia kata ya, lah dia umur 15 tahun sahabatku. Blok lama tak ada balcony. Dia berumur 15 tahun, ditemukan orang awal di tingkat bawah Pangsapuri. Kira-kira jam 1 pagi. Difahamkan mangsa yang masih bersekolah ya, turut mengelar pergelangan tangan kirinya sebelum terjun, dan ketika kejadian ibu bapa tak ada di rumah. Mungkin dekat depan, dekat koridor lah ya. Ya, betul observer. Mungkin dekat koridor. Dia kecederakan tangan dia ya. 15. That's why ya, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang muda-muda ni, kita kena dekat dengan mereka ya. Sebab kadang-kadang tekanan sekolah ni, tekanan persekitaran ya, menyebabkan mereka cuba dapatkan attention daripada orang yang tidak benar ya. Jatuh dari kaki 5 sebelah bangunan ya. Sebab kita tak tahu kan benda ni. Jadi itulah Kak Ru pun terkejut juga ya. Macam tu ya. Hasil siasatan polis, dia memang bertengkar. Tapi polis kata tiada unsur jenayah ya. Tak tahu, dia tak bagi tahu ya. Dia tak bagi tahu. Mungkin sebab ini adalah remaja ya, di bawah umur minor. Dia masih lagi minor ya. 15 tahun consider minor. Jadi maklumat dia tidak diperolehi. So far ya, mayat telah dihantar ke Hospital Pulau Pinang dan kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tetapi ya, biasanya walaupun awal dia klasifikasikan sebagai mati mengejut ya, tetapi selepas dia buat siasatan, bedah siasat semua, lepas tu mungkin kadang-kadang finding berubah. Selepas dia orang gaduh, jadi dia pun macam chop off dia punya ni, kerat dia punya tangan, lepas tu dia terjun. So kita
Sahabat ini dia baru umur 15 tahun ya. 15 tahun. Sangat menyedihkan lah ya. Bertengkar dengan dia punya boyfriend dia. Bukan tiga segi. Teenage ya, umur 15 tahun. Dia bertengkar dengan dia punya boyfriend. Lepas tu mungkin dia rasa sedih ke apa ke. Tak tahu, dia tak bagi tahu sebab ini minor ya. Sebab ini minor. Bila minor dia memang tak boleh bagi tahu ya. Dia tak boleh bagi tahu sebab itu memang salah dari segi undang-undang. Macam tu. Kesiannya ya Allah. Sekejap ya. Okey, kita nak ucapkan tahniah ya. Tak tahu, dia tak bagi tahu. Sebab tu kes tu akan dibuat siasatan dulu ya. Jack Nera, kita dah cerita awal tadi. So nanti you tengok dekat YT Kak Ruslah ya. Okey, kita ucapkan tahniah ya kepada guru Malaysia yang menang anugerah pendidikan Asia ya. Bagi pendidikan kecemerlangan awal kanak-kanak ya. Selepas 8 tahun. Nama cikgu tu adalah Nur Hayatul Nira Ramli ya. Dia diberi anugerah penghormatan, anugerah terbaik lah ya. Alhamdulillah. Kita pun bangga ya ada cikgu dari Malaysia ya yang sangat berkualiti. So dia dapat menang anugerah tu dekat Bangkok lah. Ini international punya benda ya untuk Asia. Terbaik lah sahabat-sahabat kita. Dia menang bagi pendidikan prasekolah seluruh Asia. Tahniah cikgu. Macam tu. Kadang-kadang cikgu-cikgu yang bagus macam ni memang mereka selayaknya dapat anugerah antarabangsa lah. Kalau dekat Malaysia ni saya tak tahulah ya. Lepas tu dia dah 18 tahun mengajar kanak-kanak ya prasekolah. Thank you Anwar MD. Dia merasakan dia kata dia syukur lah ya. So Cikgu Nur Hayatul ya, dia dari Kajang Selangor. Dia berkata ya, beliau mengajar sebuah prasekolah yang mempunyai 150 murid antara 3 bulan hingga 6 tahun. Saya mengajar mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Menerima anugerah ini adalah bukti kolektif ya bahawa semua pihak bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan awal kanak-kanak. So, tahniahlah kepada Cikgu Nur Hayatul kita. Semoga lepas ini makin ramailah cikgu-cikgu akan terinspirasi ya untuk memberikan pendidikan quality service yang sangat bagus untuk kanak-kanak, terutamanya pendidikan awal. Sebab itulah kes bunuh diri, terjun bangunan, semua-semua yang kita dengar tadi ya, sebenarnya dia terhubung kait dengan EQ dan IQ juga ya sahabat-sahabat. So, dia dari Kajang. Dia orang Selangor. Cikgu orang Selangor. Macam tu. So, dapatlah satu ya. Dapatlah satu cikgu yang berkualiti. So, sebenarnya semua benda ni berlaku ya, dia ada hubung kait. Tumbesaran, persekitaran, keluarga dan pembentukan pola fikir kanak-kanak itu sendiri. So, that's why ya, awal kanak-kanak ni, kadang-kadang kita tengok ya, kanak-kanak dia tidak bahagia. Dia mungkin cemerlang tetapi dia tidak bahagia. Tengok apa yang berlaku dekat student kita dekat overseas. Dia okey, dia orang kaya, dia pandai sikit, dia pergi hantar overseas, lepas tu dia pergi buat apa? Dia pergi bunuh orang. Cikgu Nur Hayatul nama dia ya. Your contract Nur Hayatul. Sangat I'm very happy for that lah. Dan semoga ibu bapa kita sebagai ibu bapa ya, kita tolong ambil jaga juga, cakap juga dengan anak-anak kita ya. Sekiranya mereka ada masalah, jangan terus dimarah-marahkan ya. Ini apa? Look at my new video ni. Geramnya aku. Okay. Kita kena ambil tahu apa yang berlaku. Sebab sahabat-sahabat kita, kalau kita tak peduli pasal anak kita, kita hanya mementingkan mereka. Oh, you mesti dapat 11A, 15A, 20A ya. At the end of the day ya, mereka tidak akan jadi insan yang ada empathy,
dan boleh tahan dengan tekanan-tekanan tertentu ya. Sebab kita tengok ya, remaja sekarang ramai bunuh diri, remaja sekarang ramai terlibat dengan benda-benda yang tak patut ya, sebagai escapism, seperti dadah, seperti pelacuran, benda-benda yang pelik. Yusuf Jiman, mana ada? You dengar daripada siapa ni? Kalau Kak Ros tak bagi tahu tu, tak ada lah tu. Ya. Jadinya macam itulah sahabat-sahabat kita untuk pagi ni. Jadi nanti sekarang siapa yang terlepas bahagian pagi tu, Kak Ros akan upload dekat YouTube. Lepas tu sahabat, kalau dekat YouTube tu you tengok, you janganlah skip the advertisement. Dan kepada yang bagi-bagi gift pada Kak Ros, terima kasih ya. Dan Kak Ros pun nak ngundur diri dulu. Yuan, hari tu kita dah ada, saya dah upload dekat YouTube ya. Saya dah upload dekat YouTube, dah ada. Dah ada. Okey. So sahabat-sahabat kita, Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah ya. Tadi saya bukan berniat menghina Israwani, tapi kita sebenarnya tak baca news tu sebab kita dah bincangkan semalam 2 hari lepas ya. Dan Kak Ros doakan semoga korang sihat, bahagia hari ni ya. Selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah malam ni lah kalau ada berita-berita bagus, kita boleh live lah. Okay, insya-Allah malam ni kita jumpa dalam pukul selepas isyak lah, 8.30 macam tu ya. Okay, so bye. Assalamualaikum.